Misi minggu ini mendaratkan ikan tapah. Berjayakah kami? Teruskan bersama Joran Borneo 2 di Sungai Pasai, Sibu, Sarawak. Memori minggu lepas menaikkan ikan toman batang air masih segar di ingatan. Apa tidaknya memancing dengan seorang cikgu pula tu. Minggu lepas kita telah berhadapan dengan spesies pengganas yang menghuni tasik empangan. Ikan yang kuat, rakus serta ikan yang susah nak mengalah. Untuk minggu ini, anda akan disajikan dengan siri kembara pencarian ikan yang mampu membesar sehingga puluhan kilogram. Dan ada cerita orang lama, ikan ini pernah menyerang manusia. Ikan apa tu? Kalau anda seram melihat gigi toman sebelum ni, anda pasti akan lebih seram dan gerun lagi tengok ikan ni. Ikan ni mempunyai ratusan gigi yang tajam dan rapat. Dan mulut dia ni boleh menghancurkan apa saja yang masuk ke dalam. Apa yang dia sambar tu memang hancur lah. Jadi ikan ni bukan mudah ditewaskan dan juga bukan mudah untuk kita pujuk. Teruskan bersama saya Arif Fishing dalam Joran Borneo 2 pencarian sifu antara sifu. Macam biasa, ambil joran, jom pergi mancing. Pasti ramai tahu tentang cerita Pak Kaduk, betul? Kisah Pak Kaduk dengan ikan tapah rentetan dari kekalahan beliau menyabung ayam. Di mana beliau telah terjumpa seekor ikan tapah yang besar di tebing sungai, lalu membelah perut ikan ini dan keluarlah emas yang banyak. Wah, emas pun boleh dibahamnya. Sudahlah rupa dia menyeramkan. Sejarah dia pun seram, kan? Sibu merupakan sebuah perbandaran di negeri Sarawak yang terletak di antara pertemuan Sungai Rajang dan juga Sungai Igan. Sibu ini mempunyai keluasan kira-kira 129.5 km persegi dengan kepadatan penduduk di sini seramai kira-kira 160,000 orang. Sibu ini merupakan bandar yang kaya dengan kepelbagaian rasa makanan, tempat-tempat bersejarah serta kaya dengan warisan budaya. Di sebalik kepelbagaian daerah ini, mungkin ramai yang tidak tahu bahawa di sini terdapatnya Sang Walago. Kenapa saya berada di Sibu? Anda semua pasti nak tahu, kan? Kalau anda nak tahu, jika anda bukan berasal dari daerah Sibu ni, pasti kurang maklumat yang diketahui berkenaan dengan cerita memancing di sini. Lantaran daerah yang berada di bahagian tengah-tengah negeri Sarawak ini begitu kurang diketengahkan berkenaan dengan potensi dan juga destinasi memancing yang ada dekat sini. Jadi sebab itu hari ini saya nak merungkai rahsia Sungai Rajang ini, cabangan sungai dia ni, untuk saya buru spesies legenda yang ada dekat sungai ini. Tapi sebelum tu, saya nak pergi jumpa dulu sifu daripada daerah Sibu ni. Saya nak berguru dulu. Otai minggu ini merupakan anak jati Sibu, iaitu Azlan bin Campian. Jom kita kenali beliau. Di
Di sebelah saya ni, inilah dia, Sifu Azlan. Okey. Orang-orang Sibu ni, kaki-kaki casting semua kenal dia ni. Siapa tak kenal dengan Lan ni. Beliau ni adalah orang yang cukup berpengalaman untuk memburu tapah. Dia tahu selok-belok sungai, dia tahu macam mana gejala ikan tapah ni. Segala-galanya tentang tapah dia dah tahu. Sebab dia dah mula memain tapah sejak tahun 2013. Mana tahun ini dah 11 tahun dah. Jadi Lan, berapa rekod tapah yang Lan pernah dapat dekat sungai ni? Rekod yang pernah kami dapat di sungai yang saya orang selalu main tu setakat ni 10 kilo lah. 10 kilo? 10 kilo. Kalau rekod terbesar yang pernah landed dekat sungai ni, orang lain lah naikkan yang pernah Lan dengar? Yang pernah saya dengar, rekod yang pernah landing ni orang tu kat 40 kilo lah. Okey Lan, saya ada bawa 2 kelas equipment. Ya. Satu sederhana, satu berat. Dua-dua ni sesuai tak sesuai? Sesuai. Sebab kita akan pergi tempat yang berbeza. Okey. Kalau sungai yang kita akan main keesokan hari tu, kita gunakan saiz medium ni lah. Saiz medium ni? Okey. Okey. Boleh. Tapi kita gunakan yang heavy ni untuk spot yang lain nanti. Okey. Peralatan settle. Okey. Gewang macam mana Lan? Gewang, saya orang sini biasa gunakan saiz yang macam ni lah. Besar-besar Yang besar-besar ni. Ini untuk tempat yang heavy lah. Okey. Sini dalam sungai berapa dalam? Dalam 6 ke 7 meter. 6-7 meter? Memang dalam sungai tu. Jadi biasanya kita akan main casting ataupun kita campur trolling? Boleh. Kita akan menggunakan teknik casting lah. Kita akan mula casting dulu lah. Casting. Lepas tu kita gunakan trolling. Lepas tu kita akan guna lem base. Jadi kita boleh gerak kot ke spot? Boleh. Boleh? Jom. Persiapan dari segi peralatan serta maklumat semuanya sudah saya dapatkan dari Sifu Azlan ni. Jadi, tibalah masanya untuk kami mulakan pencarian Sang Walago. Jumpa kami selepas ini dalam Joran Borneo 2, pencarian Sifu antara Sifu. Lan, Ya. saya terlupalah satu benda. Benda apa tu? Memandangkan kita ni semua dah ready dah. Peralatan dah ready. Okay, info pun dah dapat. Maklumat daripada sungai sana pun kita dah dapat. Tapi saya terlupa satu benda, Lan. Apa benda? Tak seronok kalau kita pergi mancing ni. Pergi suka-suka je. Apa kata kita buat pertandingan? Boleh, saya terima. Formatnya mudah. Setiap minggu kita akan adakan pertandingan. 4 kategori utama yang akan dipertandingkan, iaitu tangkapan yang pertama, tangkapan ikan sasaran, tangkapan ikan terbesar dan yang terakhir, jumlah tangkapan. Dan di episod ke-13 dari jumlah kiraan markah tertinggi, kita akan nobatkan juara Sifu antara Sifu. Sifu yang terhebat di antara kami. Okey, jelas. Okey, jelas. Ya, saya terima. Jadi, terima? Ya, terima. On. Cabaran ni on. Okey, kita tak nak buang masa. Kita nak kejar dia punya momen dia. Okey. Jom, kita jalan terus. Jom. Tegak. Maka bermulalah misi kami, memburu Sang Walago di cabang Sungai Pasai, Sibu, Sarawak. Kami sebenarnya agak kesuntukan masa dalam memburu tapah kerana musim yang sesuai untuk memburu ikan ini ialah pada waktu ikan tapah bertelur, iaitu daripada bulan Oktober hingga bulan Disember. Air pasang juga memainkan peranan dan musim ikan ini aktif ialah musim menetas telurnya di hulu sungai. Air yang kuning kehitaman di hulu sungai juga merupakan spot kegemaran ikan tapah. Dari info yang saya dapat, saiz purata ikan di sini agak sukar untuk kita ramal. Ada yang bersaiz kecil dan ada juga yang bersaiz raksasa. Tetapi, kerakusan ikan tapah ni sebenarnya sama saja, tak kira sama ada ia kecil atau besar. Ikan ini akan memakan apa saja yang melintas di hadapannya. Oleh itu, pemilihan peralatan yang bersesuaian serta mendapatkan maklumat yang betul dan terperinci daripada orang tempatan amat penting. Jadi sekarang ni kita dah sampai ke lokasi yang mana Azlan selalu strike tapah dekat sini. Kita fokuskan bermain di kawasan-kawasan rumput. Okey? Sebab tapah ni biasanya dia akan bersidai
ataupun dia lepak dekat rumput-rumput lah, di kawasan-kawasan struktur yang lembut. Jadi strategi yang kita gunakan, macam sungai ni dalam, jadi kita gunakan gewang-gewang yang boleh mampu menyelam dalam lah. Okey, crankbait macam ni ataupun apa-apa gewang yang lain yang boleh menyelam dalam. Dan kita akan cast, blind cast kita panggil, sepanjang sungai ni. Kita tengok di mana keberadaan dia. Okey, kalau ikutkan sekarang ni kita dah di hujung musim. Sebab tapah ni bila dia bertelur dia akan naik ke hulu. Dia akan naik ke hulu, dia akan mengempas telur dia dekat rumput-rumput ni. Kemudian dah habis season tu dia akan turun balik ke sungai utama. Jadi hopefully kita akan jumpalah tapah pada hari ini. Ikan tapah atau sangwalago ini hidup di sungai yang airnya mengalir perlahan dan bahagian bawah sungai yang berlumpur. Ianya juga suka bermain di pusaran persimpangan air yang kuat. Untuk memujuknya, haruslah bersabar dan jangan cepat putus asa. Sangwalago ini merupakan spesies ikan air tawar dalam famili besar Siluridae yang terdapat di bahagian selatan Asia dari Pakistan ke Vietnam, Malaysia dan Indonesia. Okay, tapah ni adalah spesies, dia spesies catfish. Catfish ni adalah ikan-ikan yang memburu, mengesan mangsa dia. Dia tak menggunakan penglihatan. Dia menggunakan dia punya sesungut untuk mengesan getaran. Jadi, untuk ikan-ikan catfish ni, mereka ni akan mostly memburu menggunakan bau. Bau ataupun maksudnya kita pakai umpan-umpan sebenar lah, umpan-umpan hidup. Kalau kat sini tapah dia orang akan banyak pakai keli, ikan keli. Itu dia punya musuh utama lah. Tapi sekarang ni cabaran kami kita menggunakan umpan tiruan. Dia tak mustahil. Cumanya kita sebagai pemancing ni dia kena kerja keras lah. Kita kena cast tak berhenti, kita kena baling berkali-kali. Jadi maksudnya percentage untuk dapat tapah dengan gewang ni rendah, tapi tak mustahil. Itu cabaran kita hari ni. Sekarang gewang saya sangkut. Mantap. Lapar bang. Memang cari spesies yang kena sabar. Memang long cast. Memang kena sabar. Sebab tu lawang gila nak cari lesen ikan. Permainan casting dengan kaedah boating amat berisiko untuk terkena mata pancing. Pastikan kedudukan anda sebelum membuat sesuatu balingan, iaitu tiada halangan daripada hadapan mahupun halangan daripada belakang anda. Kita kena sentiasa peka dengan kawan di belakang kita. Kita juga harus pastikan berdiri dalam keadaan stabil setiap kali sebelum membuat lontaran. Bila kita bermain casting ni, terutama kalau kita boating, kita mancing gunakan boat. Jadi ini perkara yang anda semua kena ambil perhatian dan sentiasa kena waspada. Depan, belakang, kiri, kanan. Sebab kita memancing ni menggunakan mata kail 3 ni, treble hook. Jadi untuk kita, orang kata, kita kena sentiasa titik beratkan berkenaan dengan keselamatan, safety. Jadi apa yang saya boleh bagi contoh di sini adalah katakanlah saya lan di belakang, saya boleh nak buat cast sana tanpa saya tengok belakang dan saya pastikan yang belakang ini selamat. Saya membuat frontal cast macam ni. Jadi saya tahu yang belakang takkan terkena. Okay, jadi ini dipanggil kemahiran kita membuat balingan. Jadi dalam teknik casting ada banyak teknik, jadi kita pelbagaikan. Ini berkaitan dengan kita punya keselamatan. Setelah agak lama berhanyut menyusuri sungai berumput ni, nampaknya belum lagi mendatangkan hasil walaupun kami telah memasuki beberapa potential strike zone. Awan pun sudah mula menebal dan gelap menandakan hujan akan turun bila-bila masa sahaja. Sekiranya memancing di dalam hujan, keselamatan harus kita utamakan. Ketika ini juga, aksesori kalis air yang berkualiti amat penting. Pastikan anda bawa bersama jaket hujan bagi memastikan anda boleh terus memancing dalam keadaan yang selesa. Kita juga harus peka dengan pergerakan air kerana ikan biasanya akan berada di mana ada pergerakan air. Jadi, fokus kepada kawasan saluran air masuk atau keluar. Dan tangkapan ikan paling produktif akan terjadi sebelum ribut berlaku kerana ketika ini tekanan barometrik akan jadi rendah dan
Keadaan ini akan mendorong ikan untuk keluar mencari makanan. Berjayakah kami mendaratkan sang walago dalam cuaca begini? Saksikan kami selepas ini dalam Joran Borneo 2, pencarian sifu antara sifu. Kembali bersama saya Arif Fishing dan Sifu Azlan dalam Joran Borneo 2. Masih lagi hujan dan angin pun agak kuat. Kami juga telah mencuba pelbagai teknik. Kita dah try casting dan juga trolling. Tapi nasib belum lagi menyebelahi kami. Mungkin kami harus mencari kawasan untuk berteduh pula. Baik, lazimnya tapah ni adalah satu spesies yang memang bukan mudah untuk kita tewaskan. Okey, tapah ni adalah satu spesies nocturnal, iaitu ikan yang dia akan aktif dan memburu pada waktu malam. Betul lah nak? Betul. Dia akan memburu malam. Jadi kita sekarang ni bermain pada waktu siang dan ini merupakan cabaran utamalah. Jadi sebelum saya nak tanya dengan Lan ni, memandangkan beliau ni adalah orang yang antara yang mula-mula lah mancing di ataupun dapat kenal pasti adanya spesies tapah dekat sungai ini dan beliau mancing siang. Dan sekarang saya nak tanya, okey, tapah dekat sini ni dia ada musim tak? Ada musim. Masa bila yang musim dia orang kata senang dapat? Masa dia bulan Oktober, November dan Disember lah. Sebab masa tu tapah tu musim nak melepaskan telur. Okey. Nak melepaskan telur, dia pergi ke hulu sungai. Masa tu memang sesuai untuk kita memancing tapah. Jadi maksudnya waktu tu mudah untuk kita jumpa dia lah. Mudah untuk kita jinakkan dia lah. Tapah ni salah satu ikan yang dia makan ikan lain. Maksudnya dia predator. Bila predator ni maksudnya ikan ini dia makan juga gewang. Maksudnya dia ada potensi untuk makan gewang lah. Jadi kita teruskan. Ya. Let's go. Jangan putus asa. Betul. Kita pas dulu, siap dulu. Okey. Jangan putus asa. Let's go. Okey guys. Dalam permainan casting, sudah pasti kita harus kuasai teknik casting. Ada banyak jenis balingan yang perlu dikuasai, tujuannya untuk kita gunakan mengikut situasi tertentu. Kemahiran lontaran juga adalah penyebab utama kita mendapat strike. Sebab memburu ikan predator ni, kita kena hantar gewang serapat yang mungkin ke kawasan persembunyiannya ataupun kawasan buruannya. Nampaknya hujan pun sudah mula reda. Misi diteruskan demi memburu sang walago yang rakus. Jom kita perbarui lesen yang satu ni. Kita kas lagi. Boleh je. Oi. Strike. Mantap. Kejap. Ui. Tapah ni. Tapah. Alhamdulillah. Ya, kontrol. Alhamdulillah. Padu. Akhirnya misi tercapai. Yes. Misi berjaya. Mantap. Walago atu. Ini spesies dia ni. Kulit dia hitam, di air yang hitam. Ya. Cuba anda semua lihat gigi ni, nampak ni. Gigi dia kecil, halus. Tapi tajam atas bawah ni. Jadi inilah dia gigi yang akan menghancurkan makanan-makanan yang masuk ke dalam mulut dia ni. Saya sendiri sebagai pemancing, okey, untuk memujuk dia ni menggunakan umpan tiruan bukan benda yang kita boleh order dekat kedai. Perlukan orang kata kesabaran, kesungguhan, masa, tenaga. Ilan, ya, kita berpanas, berhujan. Dan ya, rasanya cukuplah. Okey, cukuplah untuk penonton kita hari ni. Ya. Jadi lebih baik kita bergerak pulang. Okey, boleh. Apa pun, thank you hari ni. Okey.
Saya pernah mencari tapah ni sampai ke Mulu, tapi saya tidak berjaya. Dengan pencapaian ini, nampaknya kami berdua boleh dah tersenyum besar. Inilah kemenangan sebenar semua kaki pancing. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masuk. Hai. Masuk. Buat apa? Ni lah tengok rancangan TV Arif ni, TBS ni. Oh. Tahniah Arif. Joran Borneo dah masuk siri kedua. Terima kasih. Lan tengok tak yang siri 1? Tengok. Teruja lah saya tengok tu. Bukan senang lah nak pancing masa rancangan TV ni. Tak senang kan? Tak senang. Orang tengok, oh best, turun, dapat. Ya, betul. Tapi sebenarnya kita nak bagi kepuasan dekat orang ni, bagi dia teruja tengok mancing ni, bukan senang. Betul. Macam semalam. Hujan lagi. Kita turun dah awal pagi, dia gelap lagi. Ya, betul. Kan dah turun awal pagi. Lepas tu tengah hari panas. Ya. Dan mujur syukur kita dapat ikan. Itulah, Alhamdulillah. Lepas tu kita nak cubalah orang kata nak bagi tambah keseronokan, kita berusaha lagi. Ya, hujan pula. Hujan. Dalam hujan tu kita memancing kan. Sampai pun dah gelap. Jadi itulah dia kesusahan dia kan. Kesusahan, tapi kita puas. Puas. Apa pun kita cuba orang kata berikan yang terbaik. Ya. Khas untuk penonton-penonton dalam siri Joran Borneo kali ini. Betul. Jadi Lan, untuk menghargai kesusahan semalam tu, saya ada buat buah tangan. Oh, ada juga rupanya. Ada. Jadi ini sedikit buah tangan dari kami. Okey, semoga orang kata akan datang kalau ada peluang saya nak turun lagi mancing sama-sama. Boleh. Apa pun terima kasih saya pun ucapkan terima kasih jugalah. Sama-sama lah. Sudi jemput saya untuk program TV ni. Sama-sama. Jadi apa pun sepanjang program ni saya dapat banyak belajar banyak benda daripada Lan. Betul. Okey. Dan saya juga merasai pelbagai pengalaman lah yang banyak yang saya belum dapat lagi. Lepas ni saya dapat di dalam siri kita, trip kita mancing tapah di Pasai. Maka selesailah sudah misi pencarian walago atau ikan tapah di Sibu, Sarawak. Dan saya dan Azlan berharap anda semua belajar sesuatu dan paling penting anda semua terhibur sepanjang misi pencarian kami di Sibu, Sarawak ini. Jadi semoga kita jumpa lagi minggu hadapan dalam Joran Borneo 2, pencarian sifu antara sifu. Lan, since Lan ni suka tengok Joran Borneo 1 kan? Ya, betul, apa tagline kita? Ambil joran, pergi memancing. Siapakah dia sifu antara sifu? Kita jumpa di episod 13 nanti.